laporan Dewan Rakyat. Ahli yang berhormat dimaklumkan kerajaan bersetuju untuk melaksanakan proses rintis atau Proof of Concept POC bagi perkhidmatan teksi motosikal dan beberapa syarat perlu dipatuhi oleh syarikat pengendali. Ketika sesi pertanyaan menteri, persoalan mengenai pemberian vaksin kepada kanak-kanak tanpa dokumen turut diajukan. Untuk perinciannya, kita bersama Salina Zakaria langsung dari Parlimen. Salina, teruskan dengan laporan anda. Baiklah, terima kasih Azaria di Sri Pentas. Hari ini merupakan hari Selasa, sesi bagi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, dan hari ini nampaknya isu Gojek menjadi perhatian ahli yang berhormat di dalam Dewan Rakyat, dan buat ketika ini kerajaan telah dimaklumkan bersetuju agar syarikat perniagaan pengantara yang berminat bagi menyediakan perkhidmatan teksi motosikal ataupun POC, dan Menteri Pengangkutannya Anthony Loke berkata bahawa POC yang akan bermula pada Januari bagi tahun 2020 itu akan dilakukan dalam tempoh selama 6 bulan. Sepanjang tempoh POC, syarikat perniagaan pengantaraan perlu membuat persiapan dan ujian pelaksanaan perkhidmatan bike hailing. POC juga membolehkan kerajaan dan syarikat perniagaan pengantaraan mengumpul data, menilai tahap permintaan, menilai tahap penerimaan dan lain-lain keperluan operasi berhubung perkhidmatan itu. Bagi langkah keselamatan dan penyeragaman, kementerian menetapkan beberapa syarat perlu dipatuhi oleh syarikat pengendali dalam melaksanakan proses POC. Antara syarat yang akan ditetapkan adalah yang pertama, lokasi yang dibenarkan ialah di Lembah Kelang dan kawasan lain boleh dipertimbangkan sekiranya ada permohonan. Yang kedua, pemandu hendaklah mempunyai lesen memandu penuh dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun. Yang ketiga, hanya satu penumpang dibenarkan dibawa pada satu masa dan umur penumpang hendaklah tidak kurang daripada 18 tahun juga. Yang keempat, hendaklah menggunakan tanda pakaian dan tanda di motosikal yang jelas. Dan yang kelima, hendaklah mematuhi semua peraturan jalan raya sepenuhnya. Bagi pelaksanaannya, kementerian bekerjasama dengan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dan Jabatan Pengangkutan Jalan bagi memperincikan semua peraturan dan tata cara. Dan dalam pada itu turut ditanya pada waktu pertanyaan menteri ialah berkaitan tindakan segera kerajaan memberi vaksin kepada kanak-kanak yang tidak mempunyai sebarang dokumen terutama di negeri Sabah, dan menurut Menteri Kesihatan pihaknya ketika ini telah pun melakukan kerjasama dengan kerajaan Filipina bagi memberi imunisasi kepada kanak-kanak warga Filipina yang berada di negara ini terutamanya di pusat pembelajaran alternatif, dan kos vaksin dan operasi akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Filipina. Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata satu memorandum persefahaman MOU juga ditandatangani antara KKM dan Menteri Kesihatan Filipina pada 30 Julai lalu. Bagi tujuan ini, KKM turut bekerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan seumpama Mercy Malaysia untuk menjayakan perolehan vaksin dari pihak United Nations Children Fund yakni UNICEF bagi program pemberian imunisasi kepada kanak-kanak tiada dokumen dan stateless di Sabah. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan. Bagi kawasan-kawasan berisiko tinggi penularan wabak atau sedang dilanda wabak, KKM melakukan pengecualian fee bagi aktiviti imunisasi tambahan SIA. Pengecualian fee turut diberikan 3 daerah di Sabah iaitu Kota Kinabalu, Tawau dan Semporna untuk menjalankan aktiviti SIA secara berperingkat susulan dari penularan kes demam campak di beberapa kawasan di daerah tersebut. Dan ini pula mengenai isu keganasan rumah tangga, dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat akan menambah baik pelaksanaan garis panduan bagi Pusat Khidmat Krisis Sehentik ataupun disebut sebagai OSCC untuk memastikan mangsa jenayah seksual atau keganasan mendapat bantuan yang menyeluruh. Dan susulan itu juga, Timbalan Perdana Menteri turut mengumumkan satu jawatan kuasa baru sebagai satu platform pemantauan dan penyelarasan untuk tujuan tersebut. Jawatan kuasa menangani keganasan rumah tangga adalah kerjasama antara agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO. Turut dilaksanakan Bengkel Komuniti Selamat dan garis panduan One Stop Crisis Center di Jabatan Kecemasan dan Trauma Kementerian Kesihatan.
saya menyerulah semua ya, untuk wanita tahu apa yang patut dia tahu, tua ke muda ke, hak masing-masing. Dan mengambil tindakan merekod setiap kejadian apa semua, walaupun kita sayang, kita mahukan ya kahwinan ke mana-mana untuk terus bahagia, namun apa-apa yang berlaku tu kalau bentuk jenayah apa semua tak usahlah ya, tahan, dan kita mesti rekod setiap kejadian, simpan bukti dan melaporkan kes kepada polis. Bukan untuk apa, tapi untuk menjaga dan masa depan bersama, sebab ada kalanya mereka ada hilangan nyawa pun ada kan. Datuk Seri Wan Azizah sebelum itu menghadiri sesi Dewan Rakyat yang berlanjutan sehingga lewat malam semalam bagi memberi laluan meluluskan peringkat dasar rang Undang-Undang Perbekalan 2020. Perkara itu diulas berikutan pendedahan Pengarah Eksekutif Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, Sumitra Viswanathan, mengenai risiko pelaku keganasan rumah tangga yang mempunyai masalah penagihan dadah. Perkara sama turut berlaku kepada golongan profesional seperti doktor dan peguam. Dan seperti yang anda perhatikan ketika ini, Dewan Rakyat kosong bagi memberi laluan kepada ahli-ahli yang berhormat untuk berhenti rehat seketika sebelum bersambung perbahasan jam 2.30 petang. Dan semalam sebenarnya kami terpaksa menunggu sedikit lewat untuk memberikan laluan kepada usul bagi kelulusan dasar rang Undang-Undang Perbekalan 2020. Dan itu sahaja laporan daripada Parlimen kita. Kembali semula kepada anda, Azaria. Baik, itu dia Salina Zakaria langsung daripada Parlimen. Terima kasih Salina.